Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari yang ke-20 di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari yang ke-20 ini menandakan kita memasuki fasa yang akhir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir. Mudah-mudahan peluang yang ada, ruang yang ada ini dimanfaatkan oleh saya dan tuan-tuan untuk kita mencari dengan maksud mendirikan malam Al-Qadar dengan salat dan doa. Sebab itu maksud mencari itu ialah mendirikan salat. Man qama, Nabi sebut sesiapa yang mendirikan. Dia bukan cari dengan maksud yang lain lah. Maksudnya seseorang yang nak cari, nak dapatkan Lailatul Qadar itu dengan mendirikan salat sebanyak mungkin. Sama ada yang berbentuk fardu, maghrib, isya, subuh, ditambah dengan salat sunat, tarawih, witir dan tahajud. Walau bagaimanapun tuan-tuan, malam Al-Qadar ini dirahsiakan oleh Allah untuk memberikan peluang supaya kita tidak berputus asa selagi mana belum berakhir bulan Ramadan. Jadi selagi kita berada dalam 10 akhir ini, peluang untuk kita mendapatkan malam Al-Qadar itu masih ada. Malam ini malam yang ke-21, permulaan kepada malam ganjil. Dan kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mula masuk ke dalam masjid pada petang 21. Permulaan kepada i'tikaf ialah pada malam 21. Malam ni lah. Pada malam ini baru mula yang dikatakan dengan i'tikaf. Antara ibadah yang dituntut untuk kita melakukannya, baik lelaki ataupun wanita, iaitu i'tikaf di dalam masjid. Selain daripada masjid tidak sah. Tidak ada i'tikaf di surau, tak ada i'tikaf di musalla, tiada i'tikaf di rumah, dewan dan sebagainya. Wa antum aakifuna fil masajid. Quran menyatakan dan kamu beriktikaf di masjid. Dan i'tikaf yang paling sempurna seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
masuk pada petang 21 dan keluar pada pagi hari raya. Tapi kalau kita tak mampu kesemuanya, tak mampu keseluruhannya, kita ambil sekadar yang kita mampulah. Mungkin kita masuk malam. Malam ni kita masuk dalam masjid. Kita masuk dalam masjid, mungkin awalnya kita tidur. 3 pagi kita bangun untuk salat. Demikianlah kita lakukan pada 10 yang akhir ini. Kita banyak menghabiskan masa dan waktu di masjid. Boleh, tuan-tuan? Baik. Hari ini hari yang ke-20 Ramadan. Kalau kita tengok, saya nak kongsi tajuk kita pada durus Ramadan kali ini. Kita ada sekali lagi durus hari Selasa minggu depan. Selasa ni, kalau diizinkan oleh Allah, tidak ada masalah dan halangan, kita akan jumpa sekali lagi lah hari Selasa depan. Kemudian kita ada hari-hari yang akhir tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat insya-Allah. Oleh kerana hari ini hari yang ke-20 Ramadan, saya nak berkongsi beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada juzuk yang ke-20. Maknanya kalau kita baca Quran, hari ini dah juzuk yang ke-20. Tu kalau kita ambil satu hari satu juzuk. Baik tuan-tuan, di dalam juzuk yang ke-20 ni, kalau tengok di dalam mushaf, dia ada 3 surah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-20. Sebab apa kita bincang juzuk yang ke-20 ni? Sebab hari ni 20 Ramadan. Di dalam juzuk yang ke-20 ada surah An-Namlu, semut. Tuan-tuan tahu kan cerita semut? Cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan juga peristiwa semut tu dah yang dia berbicara tu. Tapi orang kita, tuan-tuan, yang boleh faham bahasa semut ni, percakapan semut ni, Nabi Allah Sulaiman. Kita tak boleh faham. Bahkan Quran menyatakan bahawa keseluruhan makhluk mereka itu bertasbih, berzikir, memuji Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia tidak memahami apa yang dibaca oleh makhluk. Batu, pokok, semut, setiap makhluk ni bertasbih memuji Allah. Bukan kita saja. Apa sahaja yang ada di atas muka bumi Allah ini, mereka memuji, membesarkan Allah. Tetapi dalam bahasa yang tak boleh difahami oleh kita. Sebab itu hari itu kita pelik lah. Ada satu orang dia kata dia dengar semut berzikir, dan din 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 dun dun dun, dan dana dan dunu, apa tak, saya pun tak faham. Katanya zikir semut. Pertama, tak ada riwayat yang sahih tentang cerita semut berzikir ni. Tak ada dalam hadis, Quran juga tak sebut. Dan kalaulah betul itu zikir semut, kita tak diperintahkan untuk beramal dengan zikir semut tu. Zikir kita zikir apa? Takut juga sekali lagi tuan-tuan duk dan din din. Kan? Lepas apa tarawih duk dan din din.
Hang duk buat apa ni? Aku duk berzikir. Bunyi pelik zikir semut. Jadi orang elok-elok nak duk pergi berzikir macam semut. Pasal apa? Di dalam Al-Quran juzuk yang ke-20 ada surah An-Namlu. Yang kedua surah Al-Qasas. Dan yang terakhir surah Al-Ankabut. Apa dia? Website. Betul website. Spider web. Al-Ankabut, sarang laba-laba. Al-Ankabut kan? Sarang laba-laba kan? Al-Ankabut. Okey. Kalau kita nak hurai tiga-tiga surah tu tak sempat lah, pasal kita pun bukan kuliah tazkirah ya, durus ringkas. Tapi apa yang saya nak share dengan tuan-tuan di dalam juzuk yang ke-20 ini, pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas paling banyak menyebut tentang cerita Nabi Allah. Nabi mana? Kita kena duk baca lah juzuk 20 Takkan hari ke-20 baru juzuk 2. Saya baru juzuk 2. Surah Al-Qasas menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Permulaan surah itu sehingga kepada, boleh dikatakan keseluruhan surah itu menceritakan tentang Nabi Allah Musa, bermula daripada saat dia dilahirkan, kemudian ibu dia menyusukan dia, meletakkan dia di dalam kotak, dihanyutkan, bertemu dengan isteri Firaun, dibela di dalam istana Firaun, bertemu balik dengan ibu dia, kemudian apa? Dia membesar di dalam istana Firaun, membunuh lelaki, tumbuk sampai mati, lari ke Madian, bertemu dengan 2 orang wanita, duduk di Madian selama 10 tahun, kemudian balik semula ke Mesir. Terangkum di dalam surah Al-Qasas. Walaupun Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tuan-tuan, Nabi yang paling banyak disebut namanya, wa idza qala Musa, Musa, Musa. Tuan-tuan ingatlah, nak habaq sekali ni ya. Nabi Allah Musa disebut namanya di dalam Al-Quran 131 kali. Berapa kali Allah sebut nama Musa dalam keseluruhan the whole Quran itu? Allah telah menyebut ulang nama Nabi Allah Musa alaihi salam 131 kali, lebih daripada sebut nama Nabi Muhammad. Tu yang kata cerita Musa tu 131. Nama Nabi Musa ni dia duduk rata ceruk di dalam 32 surah. Dalam Al-Qasas ada, dalam Al-Baqarah ada, banyak lagi lah, ada 32 surah. Tiap-tiap surah ni, Taha ada. Kalau kita tengok ada 32 surah, ada nama dan cerita Nabi Musa. Dan kalau kita kira lagi kisah Nabi Musa ni dengan kaum dia Bani Israel,
disebut 136 kali dalam Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam Quran, kita akan tengok sat-sat jumpa Musa, sat-sat lagi jumpa Musa, sat lagi pi 2-3 ayat jumpa cerita Musa, 2-3 surah jumpa cerita Musa. Kerana Nabi Allah Musa alaihi salam dihantar oleh Allah bertembung dengan dua pihak. Pertama, Nabi Musa terpaksa bertembung, berlawan dengan Fir'aun, yakni atasan lah, pemimpin Fir'aun. Musa ni dia punya banyak problem dia. Pertama, dia nak kena bertembung dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun. Yang kedua, selain daripada nak kena mengadap Fir'aun, bertembung dengan Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa juga terpaksa berhadapan dengan kaum dia, Bani Israel. Satu-satunya kaum yang Allah gambarkan degil, sombong, bodoh. Ni Bani Israel ni melihat mukjizat di hadapan mata, terbelah lautan. Selepas terbelah lautan, selamat. Lalu satu kampung, nampak penduduk kampung tu sembah Tok Kong, berhala. Depa pun kata, Musa buat satu berhala kat kami. Baru tak sat lepas daripada laut, buat perangai pula dah. Tu yang kata Bani Israel lah. Cerita dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala buat turun hidangan daripada langit. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan al-manna wassalwa, hidangan daripada syurga. Depa kata apa? Qalu du'u lana. Mintalah Musa ni, Allah Ta'ala buat turun makanan, hidangan daripada syurga, al-manna wassalwa. Depa minta apa? Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Setelah Allah bagi hidangan syurga, mereka kata, Musa minta kepada Allah supaya dia beri kepada kami tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha, bawang merah, bawang putih, kacang dal. Pi minta bawang, kacang dal, adas, wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bawang, kami nak bawang, kami nak kacang dal. Musa kata, atastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa kata, Tuhan bagi makanan syurga, hampa pi minta makanan lekeh ni. Tu yang kata perangai Bani Israel loh. Tuhan kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Dia pi pasang perangkap hari Jumaat, dia pi kutip hari Ahad. Kecoh, bukan kata orang ya dia kecoh, dengan Tuhan dia kecoh. Tu Israel, Yahudi Israel tu, yang tu dia. Sehingga Tuhan sumpah, Tuhan tukar jadi kiradatan wa khanazir. Mereka satu-satunya bangsa manusia yang ditukar menjadi kera dan babi. Dahsyat mereka ni. Pok mana ni? Nabi Musa. Dahsyatnya Bani Israel ni, depa bukan takat bunuh manusia biasa ni, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Bunuh nabi-nabi ni macam tu ya.
dan nabi yang paling banyak datang, yang dihantar daripada Bani Israel. Dan Nabi Musa kena layan dengan pok, kena hadapi pok ni. Baik, cerita sikit. Sebelum surah Al-Qasas, dalam juzuk yang ke-20, kita akan baca surah An-Namlu. Ada persamaan dengan Al-Qasas. Di dalam surah An-Naml cerita tentang Nabi Allah Sulaiman bin Daud bertembung dengan Balqis. Tak apalah kita sebut Balqis. Ni riwayat Israiliyat. Ada satu video TikTok ke apa tau, satu budak mana saya pun tak tahu, dia kata Musa bin Imran, Musa Nabi Musa ni, dia dibela oleh Firaun. Tapi kalau saya nak cerita ni kena cerita panjang lah, tapi tak payah cerita lah, saya sebut sikit lah tentang yang mana faham, yang mana tak faham baguslah. Artinya dia puasa, dia tak tengok benda-benda merepek banyak. Kadang bila kita lapang ni, orang bila lapang ni dia jadi meracau, merepek, tak tahu mana. Dia lapang, dia jadi dia dua benda, satu lapang, satu mengantuk. Dia kata Nabi Musa tu Firaun bela. Satu lagi Musa Samiri. Tahu Samiri? Yang buat lembu boleh bercakap tu. Kan Nabi Musa pergi jumpa Allah di Bukit Tursina. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijl min ba'dih wa antum zalimun. Quran kata Musa meninggalkan mereka 40 hari untuk dia bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Apa yang berlaku? Thumma ittakhadhtumul 'ijl. Al-'ijl, mereka mengambil anak lembu menjadi sembahan. Musa tinggal 40 hari tuan-tuan. Musa tinggal bukan lama, 40 hari. Bukan tinggal lagu tu saja. Ada Harun. Harun ni siapa? Abang Musa. Musa ni dia punya lidah. Musa ni dia kuat. Nabi Allah Musa ni dia ni memang kuat lah. Dia tumbuk satu orang mati. Dia memang fizikal kuat. Dia gagah perkasa. Dalam Sahih Bukhari, malaikat maut menyerupai lelaki. Ini cerita betul lah dalam Sahih Bukhari. Nak ambil nyawa dia tumbuk malaikat tu tabik, terkeluar biji mata. Sehingga Allah Ta'ala memasukkan balik mata malaikat maut tu. Macam mana dia boleh tumbuk? Kawan tu dalam bentuk orang, bukan dalam bentuk malaikat. Dia tak tahu. Tapi Musa ni dia tak berapa fasih. Dia pelak. Dia tak berapa fasih. Ada sebahagian kata dia gagak, sebahagian kata dia pelak. Dia tidak berapa fasih. Dia meminta kepada Allah supaya dilantik, dibantu dia dengan Harun. Abang dia yang fasih. So dia tinggalkan Harun untuk jaga Bani Israel. Nabi Musa pergi bermunajat. Tapi Samiri ni, dikatakan Samiri ni dengan kepandaian dia pun semua, dia telah buat lembu boleh bercakap. So Bani Israel telah sembah lembu ni. Bukan tinggal 40 tahun, tinggal 40 hari gelong dah. Punya dahsyat Bani Israel ni. Tapi menariknya, kawan ni dia kata Samiri ni, Musa Samiri ni adalah anak angkat Jibril.
Tu dia. Kita dengar macam nak pi bancuh sirap minum. Terkejut. Adakah riwayat ni disebut? Ada riwayat ni disebut. Tapi riwayat ini riwayat Israiliyat yang tak ada sumber yang sahih, tak disokong oleh Quran, tak disokong oleh hadis. Semata-mata riwayat cerita dia Musa Samiri ni daripada Bani Israel, kemudian pak dia kena bunuh apa semua ni, dia dibelah oleh Jibril alaihissalam belah. Tuan-tuan, cerita-cerita yang macam ni tak perlu nak diluas, nak diwar-warkan, yang tak ada usul, kan? Tak memberikan apa-apa manfaat dan faedah. Allah nak cerita tentang Musa, perjuangan Nabi Musa, kita duk pergi bersabak, siapa belah dia? Jibril belah dia lah, nak angkat lah apa semua. Akhirnya dia belah, Jibril belah dia, akhirnya dia pun gelong. Kalau kita nak habaq kata apa? Jibril pun tak boleh buat apa. Tak apa, abaikanlah, pasal benda tu tak betul, kita tak payah duk fokus sangat. Kita fokus pada Musa yang betul ni. Dalam cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia telah dakwah kepada Balqis. Saya nak sebut tadi Balqis tu riwayat Israiliyat dan nama dia tu, tapi dia tu memang ada Raja Sabak, Ratu Sabak. Nabi Allah Sulaiman berjaya berdakwah kepada Ratu Sabak. Tetapi dalam surah Al-Qasas, An-Namlu sebelum Al-Qasas, An-Namlu dulu, lepas tu baru Al-Qasas. Di dalam surah Al-Qasas, kalau Sulaiman berjaya dengan Ratu Sabak, Musa gagal dengan Firaun. Nampak tak? Kita nak bagi tahu apa? Apabila kita menyampaikan sesuatu kebenaran, kita menyampaikan sesuatu nasihat, kita mengajak kepada kebaikan, tidak ada jaminan mesti orang yang dengar itu terima. Sebab itu tanggungjawab saya dan tuan-tuan, kita cerita apa yang betul, apa yang benar, kita sampaikan kepada masyarakat. Soal sama ada mereka nak dengar seperti Ratu Sabak atau engkar seperti Firaun dengan Nabi Musa, itu ialah urusan Allah. Dapat? Sebab itu di dalam surah Al-Qasas ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang ahbabta yang engkau sayang. Kita nak dia dapat hidayah, kita sayang dekat dia, tapi Quran kata tak boleh juga, tak ada jaminan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi yang nak bagi hidayah itu Allah, di tangan Allah. Sebab itu bila kita baca kisah Nabi Musa, kita nampak dengan segala mukjizat tongkat dia, segala kehebatan dia, dengan bentuk yang macam-macam, pergi berdialog dengan Firaun. Tapi Firaun akhirnya mati tenggelam. Dan Firaun ni, tuan-tuan kena ingat nah, Firaun ialah gelaran, bukan nama orang. Jangan silap pula. Firaun ialah gelaran kepada pemerintah Mesir. Siapa-siapa yang jadi pemerintah Mesir, gelaran yang dipakai, disandang ialah Firaun. Dia mungkin ada nama lain, tapi bila dia jadi pemerintah Mesir, dia akan dipanggil Firaun. Contoh macam Cina, kerajaan Cina, bila naik dia akan panggil Maharaja. Maharaja kan. So Maharaja tu gelaran. Firaun ni gelaran. Tapi Firaun ni banyak.
Firaun ni banyak, tapi Tuhan tak sebut nama Firaun yang lawan Musa, yang mati tenggelam dalam laut tu. Siapa dia, mana satu, Tuhan tak habaq nama dia. Tahu sebab apa? Sebab yang pentingnya bukan nama dia, yang pentingnya kita kena ambil pengajaran dia punya sikap tu, dan perangai dia ni akan ada sampai kiamat. Bukan nama yang penting. Kita kadang-kadang duk cari ni Ramses 1, Ramses 2, Imhotep ke apa nama ke. Duk cari Firaun mana ni yang lawan Musa. Firaun mana pun yang lawan Musa, tuan-tuan, yang pentingnya perangai dia kita jangan turut. Nampak? Baik. Sikit lagi saya nak ambil. Bila kita baca cerita Musa, apa pengajaran antara benda yang penting kita kena belajar? Ada satu apa dia? Tuhan punya planning ni, rancangan Allah, benda hak kita tak boleh baca. Kadang-kadang duk elok-elok kita mungkin berkelahi, bergaduh ke, bercerai ke, kan, sakit ke, rugi ke, apa kan, macam-macam lah hidup kita ni. Dia jadi hitam sat, putih sat, kan? Dia jadi macam-macam lah hidup kita ni. Tuhan telah atur. Okey, tengok cerita Nabi Musa. Tengok. Saya akan bawa secara sepintas lalu. Mula-mula sekali Firaun ni dia dapat mimpi. Dia terpaksa, pendekkan cerita, dia bunuh semua anak lelaki Bani Israel. Dia bukan Bani Israel Firaun ni, dia Qibti. Dia bukan Bani Israel. Yang dia bunuh tu anak lelaki Bani Israel. Geng Nabi Musa dia ada dua, Qibti dengan Bani Israel. Yang dia bunuh tu Bani Israel lah. Baik. Bila beranak saja Nabi Allah Musa alaihissalam, tengok, kalau kita fikir selamatnya masa tu Firaun duk gila tangkap anak lelaki. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bunuh anak lelaki, dia biar anak perempuan. Kalau kita fikir paling selamat bila beranak, kita kena sembunyi, jangan duk habaq. Pasal kalau dia tahu, dia tangkap, bunuh. Tapi Tuhan punya planning macam mana? Kalau nak selamat, kita kena biar dia hanyut. Tapi kalau kita fikir manusia, kita beranak tu kita kena kurung, sembunyi, buat pelari pergi mana-mana. Tuhan kata tak. Tempat yang paling selamat ialah apa? Istana Firaun. Kalau kita fikir, kalau tuan-tuan lah duduk di tempat mak Musa, yang paling selamat, tentu tuan-tuan tak pernah terfikir apa dia? Tentu tuan-tuan tak pernah terfikir kata istana Firaun tu paling selamat. Pasal dia yang nak bunuh. Tuhan kata pergi hantar. Lepas dia akan pergi situ. Nampak? Pasal itu saya nak pesan kat tuan-tuan, tapi tak boleh cerita benda ni, tapi saya kata cerita juga lah. Tuan-tuan kalau ada duit di rumah, tolong simpan tempat yang paling mudah orang nampak. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan ada duit, pergi simpan dalam peti besi, orang akan tahu kata duit duduk dalam peti besi. Jadi tuan-tuan pergi bubuh duit yang pencuri masuk pun, takkan dia nak buh tang ni. Kita kadang-kadang duit ni kita lagi sembunyi. Lagi sembunyi itulah kawak akan pergi curi. Tapi kalau kita buh duit, kan, masuk buh duit dalam tempat hak ada depan rumah kita, pencuri pun dia masuk, dia akan tuju bilik. Dia tak akan cari tahu ruang tamu, dia akan pergi masuk dalam bilik. Kelongkak, tak ada duit. Kan, tak ada duit. Dah jangan kunci apa? Biar mudah. Kalau orang nak ambil, biar mudah ambil. Pasal apa? Kalau mudah ambil, dia tak terfikir. Lepas tu kalau kita jumpa pula pencuri tu, hang masuk malam boleh? Tak boleh. Awak hang tak ambil, hang masuk buka pintu, tak payah teruk-teruk cari. Atas tu saja hang buka sikit, hang nampak. Ish, dia tak terfikir pula. Nampak? Manusia ni banyak benda dia tak terfikir, tahu? Pasal apa? Pasal kelemahan kita. Pengetahuan kita terbatas. Jadi kita duk fikir kata kalau Musa lahir kena buat lari.
Jangan bagi orang tahu. Allah kata, boh dalam tu, lepas. Aku tahulah nak buat macam mana. Tuan-tuan, boleh bayang tak? Musa ni lelaki, anak lelaki. Firaun duk cari. Tuhan bok hanyut mai dekat istana Firaun. Macam pergi serah tengkok oh. Tapi mati tak? Tak mati. Habis anak-anak lelaki yang duk luar semua. Kalau kita fikir duk luar selamat, duk luar tu mati habis, hok duk dalam rumah dia selamat. Tu dia tuan-tuan. Nampak tak? Kemudian Allah Ta'ala kata dia janji. Dia kata kalau dia lepaskan anak itu, hanyutkan anak itu, Allah janji. Allah kata dia akan balikkan semula anak itu pada mak dia. Tuan-tuan, bila Tuhan janji satu benda, Tuhan janji, kita wajib percaya. Kerana Tuhan ini sifatnya dia tak mungkir janji. Cuma kita duk terfikirlah, macam mana nak jumpa balik. Tuan-tuan boleh terfikir tak? Sebab itu jalan cerita Nabi Musa ni menariklah. Kita sentiasa sangka baiklah kat Tuhan. Tengok dia buat macam mana. Allah buat macam mana? Melalui susu ibu. Sebelum nak hanyutkan Musa, dia suruh menyusu dulu. Mak dia susukan Musa, lepas tu baru hanyut. Nampak tak? Lepas tu menyusu mak nu tak mau, perempuan ni tak mau, perempuan nu tak mau, perempuan ni tak mau. Tengok. Di sinilah watak yang jarang orang perasan. Kak Nabi Musa. Kakak dia ni cerdik tau. Kakak dia ni hebat. Kak dia lah yang jadi penyelamat. Kak dia ikut kotak tu pergi mana, lepas tu kak dia tengok, intip. Lepas tu kak dia habang. Kalau nak bagi dia susu, ada satu perempuan apa semua, kak dia punya akal. Tengok, perempuan yang main-main tuan-tuan. Kak dia punya akal tu, mak dia dipanggil mai, menyusu, Musa mau. Musa mau, tengok. Tuhan menyatukan balik Musa dengan ibu dia dari jalan yang kita tak sangka. Pasal itu Tuhan kata, siapa yang takwa, yang dia patuh kepada suruhan aku akan jadikan untuk dia jalan keluar daripada jalan yang dia tak sangka. Itu hebatnya rancangan Allah. Kita kadang-kadang, macam mana Tuhan nak tolong saya, Ustaz? Macam mana Tuhan nak tolong kita? Lagu mana saya boleh selamat? Macam mana Tuhan nak hantar bantuan? Tengok cerita Musa. Macam mana Allah hantar? Kemudian membesarlah Musa dalam istana Firaun. Tuan-tuan, untung tak duduk dalam istana. Untunglah duduk dalam istana Firaun. Dibela mestilah yang pertama selamat, dapat pendidikan yang baik, membesar sebagai orang yang hebat. Allah telah siapkan Musa untuk menjadi Nabi dan Rasul dalam istana Firaun. Dan Firaun sendiri tak sangka, kata budak yang dia bela itulah akan menjatuhkan dia. Itu hebatnya rancangan Allah. Bukan secara kebetulan. Tuan-tuan, kotak yang ada Nabi Musa tu bukan kebetulan mai berhenti dekat istana Firaun. Pasal itu saya sebut, tak ada benda kebetulan lah hidup kita ni. Allah yang atur. Maka sebab itu hadirin mukminin, bila kita baca cerita Nabi Musa alaihi salam ni hebat. Lepas tu dah dia besar dalam istana, dia buat silap. Dia pergi tumbuk satu orang mati. Bergaduh tu orang mati kawan tu. Bila mati kawan tu, yang dia bunuh pula geng Firaun. Jadi tentera-tentera Firaun ni ligan nak tangkap dia. Larilah pula. Tuan-tuan tengok, dia lari. Pergi sampai ke Madian ni di mana? Okey, sebelum tu yang kita duk cerita Firaun tadi di mana? Kalau tak tahu Firaun di mana, memang puasa betul ya. Siapa yang tak boleh jawab, dia puasa. Puasa mana boleh fikir apa dah, dia fikir nak makan dah. Firaun ni di Mesir. Di Mesir. Kan? Piramid tu lah, piramid Firaun lah tu.
Yang kita duk pergi tengok tu, yang kita duk pergi. Marah Firaun, maki berkandang, benci tak sangka-sangka. Sampai Mesir pergi tangkap gambar dulu di piramid tu. Piramid tu nak abang bagi Firaun lah buat. Dia kata tak apa. Yang ni ini tak ada kaitan dengan Firaun. Tak ada kaitan, apa dia buat? Tak apa. Baik, balik saja tak. So Madian ni di mana? Madian ni dikatakan di Jordan. Balik sekali lagi, kerja rumah tuan-tuan, kerja sekolah, kerja masjid. Kerja masjid tuan-tuan, tengok peta Mesir pergi ke Jordan berapa jauh? Jarak dia berapa jauh? Musa telah jalan kaki daripada Mesir pergi ke Jordan. Jalan kaki, bukan naik kapal terbang. Bukan naik kereta api, jalan kaki. Lepas tu tuan-tuan boleh faham macam mana keadaan Musa. Sampai tu tuan-tuan baru nak minum air di telaga. Sampai di telaga ni, saya cerita ni cerita ringkas ni. Sampai nak minum air di telaga, yang kata Musa ni dia cukup pantang tengok orang buat zalim. Dia tengok ada 2 orang perempuan duduk tepi telaga, duduk pegang kambing. Tak boleh nak minum air telaga, tak boleh nak cedok telaga. Yang laki-laki duduk cedok minum, duduk cedok bagi minum kambing dia. Dia tanya dekat perempuan 2 orang tu. Tu yang kata boleh bercakap dengan orang perempuan ni kalau dalam keadaan selamat daripada fitnah. Dia berkata boleh tak lelaki berkomunikasi dengan wanita? Boleh berbicara lelaki dan wanita, berbual-bual, berkomunikasi jika selamat daripada fitnah. Musa pergi tanyalah perempuan 2 orang tu, awak apa cerita? Jadi macam mana? Dia kata kami ni tak bolehlah nak bagi minum air. Pasal dikatakan yang pertama, penutup telaga tu berat. Kena ada 10 orang angkat baru boleh cedok air. Mereka perempuan. Dan jantan-jantan yang duk ada tu semua jantan-jantan yang tak membantu. Jantan-jantan yang tak bermanfaat. Mereka tak tolong perempuan ni. Mereka kira mereka ya. Musa tahu-tahu tu, Musa angkat tudung tu, cedok air bagi kat mereka. Dalam keadaan dia tak larat tu, baru sampai daripada Mesir. Dalam keadaan dia sendiri letih, penat. Tapi dia kata benda ni salah. Kena teguk, kena pergi betul. Dia pergi angkat, bagi minum. Lepas tu dia ni tengok tuan-tuan, punyalah bagus Nabi Allah Musa. Kalau kita tuan-tuan, kita kata apa? Tak ada apa lah. Mai tolong susun kerusi buka puasa pun minta. Tak ada apa-apa kah? Lauk-lauk lebih kah? RM10 kah? Tak ada kah? Ni saya susun benar ni. Tirulah perangai Nabi Musa. Dia tak mengharapkan balasan. Tapi kalau orang bagi, ambil tak? Nanti lu cerita tak habis lagi. Dia kata ustaz ambil ceramah pun ambil. Nanti dulu cerita tak habis. Musa tak minta, betul tak? Musa tak minta kan? Dia apa tolong tu, meh, aku tolong angkat, bukan sikit penat tau. Musa tak minta, tapi lepas tu 2 orang perempuan ni balik pi dekat pak dia apa? Syekhun kabir, tua tak larat dah. Habaq dekat dia kata, ada satu orang muda ni, bapak baguslah dia ni kuat, amanah. Kita kena ambil dia kerja. So pak depa kata hampa pi panggil mai. Nampak watak wanita lagi. Tadi kak Nabi Musa dah pandai dah. Mak Nabi Musa pun cerdik. Ni pula perempuan Madian ni pun pandai. Pi balik habaq kat pak depa suruh panggil. Depa dah habaq dah kat pak depa. Tengok tuan-tuan, orang perempuan ni kalau dia cerdik, hebat bahasa dia. Dia kata pasal apa kena ambil Musa kerja? Pasal yang pertama kuat, yang kedua amanah. Nak buat kerja kena kuat, yang kedua kena amanah. Kalau mai pun duk tak larat, mai sehari cuti 6 hari. Lingkup kita. Yang kedua tengok, perempuan yang ada otak, yang ada akal ni, dia tak kata kat pak dia, "Pak, kita kena ambil Musa ni." Pasal apa? Muka dia segak. Dia tak kata tang muka segak, dia kata tang pasal apa? Pasal segak tak boleh buat apa. Pasal itu perempuan yang cerdik dia tak memandang soal ni. Dia pandang apa? Kualiti yang ada pada seorang lelaki. Kualitinya yang pertama kuah, fizikal dia.
Yang kedua amanah, smart, integrity, jujur. Yang ni dua kualiti ni kalau kita ambil kerja bagus pak. Tu pandangan wanita Quran sebut tu. Hebat. Cerdik, bernas. Panggillah mai. Pendekkan cerita, pak dia pun bagi upah. Musa ambil. Nampak tak? Minta tak tapi bagi ambil. Dia nak beritahu tu lah. Lepas tu tawarkanlah, menikahlah dengan salah seorang anak perempuan tu. Lepas tu duduk di Madian 10 tahun. Bina kekuatan, balik ke Mesir, jatuh Firaun. Nampak tak? Balik pula ke Mesir, jatuh Firaun. Tuan-tuan tahu tak cerita ni pasal apa Allah Taala cerita kat Nabi Muhammad? Pasal apa cerita Musa duduk di Mesir, lari pi Madian, balik pula ke Mesir? Tahu tak pasal apa Allah Taala cerita dekat Nabi Muhammad? Sebab nak habaq dekat Nabi Muhammad, duduk Mekah tak apa, orang perambat keluar pi Madinah, duduk di Madinah, bina kekuatan, patah balik, ambil Mekah. Nampak tuan? Surah Al-Qasas ni turun masa Nabi nak berhijrah ke Madinah. Jangan susah hati. Nabi kena halau ke Mekah, tengok Musa kena lari pergi Madian. Tapi di Madian dia balik, dia dapat Mesir. Allah nak habaq dekat Nabi Muhammad, keluar pergi Madinah, bina kekuatan, balik semula ke Mekah, dapat Mekah. Dapat tak? Dapat. Tapi kalau Nabi tak keluar pergi Madinah, tak dapat Mekah. Apa maknanya? Kadang-kadang dalam hidup kita mungkin kita kena berundur selangkah untuk maju lagi 2-3 langkah. Dalam hidup kita jatuh itu biasa. Jatuh yang tak biasa apabila dia tak bangkit semula. Musa telah jatuh tapi dia bangkit. Nabi pernah jatuh tapi dia bangkit. Kita juga kena ambil pengajaran ni. Nampak? So itulah sedikit pengajaran yang boleh saya kongsi pada tengah hari ini. Cerita juzuk yang ke-20 surah Al-Qasas tentang sirah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada pengajaran yang dapat pada diri saya dan juga pada tuan-tuan sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.